Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Inilah kalau dalam kaedah usul fiqh disebutkan al-umum bimaknal khusus. Lafaznya umum tapi maknanya khusus. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Taufan ataupun banjir yang berlaku itu tudammir, membinasakan. Apakah yang dibinasakan? Kulla syai'in, setiap sesuatu. Kenapa? Bi amri rabbiha, Allah yang perintahkan. Jadi kalau ikut zahir ayat Al-Quran, taufan yang berlaku itu atau banjir yang berlaku itu membinasakan segala-galanya. Sebab Al-Quran sebut kulla syai'in. Tapi ayat Al-Quran sendiri kan ditafsirkan oleh ayat Al-Quran, sambung ayat itu, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi selepas tragedi tersebut illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Jadi tempat tinggal mereka tidak binasa, padahal tempat tinggal syai', sesuatu. Langit bumi tidak binasa, padahal langit bumi syai'un. Bukit bukau gunung ganang tidak binasa, padahal bukit bukau gunung ganang adalah syai'un. Maka yang dimasukkan dengan kulla syai'in di sini adalah ghalib, kebanyakan, ya. Banyak pokok-pokok, harta benda yang rosak, binatang-binatang dan sebagainya, ya, manusia. Tetapi tempat tinggal tidak binasa, langit bumi tidak binasa, gunung ganang tidak binasa. Ini contoh daripada ayat Al-Quran. Lagi firman Allah Ta'ala, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan adalah di belakang mereka itu seorang raja yang mengambil setiap sampan, setiap perahu sebagai rampasan. Ini dalam suratul Kahfi, kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Syarat Nabi Musa nak belajar menuntut ilmu daripada Nabi Khidir alaihissalam, kata Nabi Khidir, jangan tanya, kecuali nanti sampai masa saya akan cerita. Tapi Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang rasul tidak tahan melihat perbuatan yang pada zahir syariat salah. Antaranya apa? Naik sampan. Ada lebih kurang 10 katanya dalam kitab tafsir, 10 orang miskin berkongsi satu sampan. Jadi mereka naik, sampan inilah alat mereka cari rezeki. Jadi bila Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam naik sampan, Nabi Musa nampak Nabi Khidir tebuk sampan itu. Ini kan dari segi zahir syariat bercanggah dengan syariat, kerana merosakkan harta benda orang, satu. Yang kedua, dah sampan berlubang, ada risiko tenggelam, membahayakan nyawa. Jadi Nabi Musa AS tegur. Tapi di akhirnya Nabi Khidir menerangkan kenapa dibocorkan sampan itu. Kerana ada di sana raja yang zalim. Raja ni akan mengambil apa? Kulla safinatin, akan mengambil setiap sampan. Jadi kalau ikut zahir ayat Al-Quran, tak ada sampan yang tak dirampas oleh raja yang zalim ini. Tetapi sepakat ahli tafsir, tidak ada khilaf di kalangan ahli tafsir, bahawa raja yang zalim itu hanya merampas sampan yang elok sahaja. Sampan yang rosak, yang lubang, yang sebagainya, yang cacat, raja tidak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir alaihissalam melubangkan sampan itu. Ini satu kaedah yang besar dalam kehidupan kita. Jangan kita terlampau idealistik sangat. Oh, saya nak yang macam ni, yang cantik, yang adil, yang amanah, yang sini, yang ini. Padahal yang ada di depan mata pun semuanya perangai teruk-teruk belaka. Tapi kita terpaksa memilih. Akhirnya kita memilih mudarat yang lebih ringan. Irtikabu akhaf ad-dararaini, choosing the lesser of two evils. Okey, samalah macam kehidupan kita sekarang ni. Duk berebut nak jadi pemimpin misalnya. Kita tengok Allah, perangai seorang-seorang pun, ya, nak tanggung amanah jadi pemimpin boleh ke? Tapi dah itu je yang ada. Itu je pilihan yang ada. Nak tak nak, kita kena menolak mudarat yang lebih besar. Jadi antara sampan dirampas oleh raja, langsung tidak ada sampan, dengan sampan berlubang, nanti ada masa boleh dibaiki, maka lebih ringanlah sampan itu dilubangkan. Tapi yang penting dalam tajuk kita adalah kulla safinah, setiap sampan, tidak bererti semua. Habatus sauda adalah penyembuh kepada setiap penyakit. Ada saja penyakit bila dirawat dengan habatus sauda tak sembuh. Ada kawan-kawan yang cuba rawat COVID-19 dengan habatus sauda belum sembuh lagi. Kalau macam tu tak betul lah hadis ni, Ustaz. Hadis kata setiap penyakit. Tidak. Kamu yang tak betul. Ulama tidak faham setiap di sini makna semua. Para ulama memahami, boleh buka kitab-kitab tafsir hadis, bahawa ini kepada kebanyakan penyakit. Ada sahaja penyakit yang tidak sesuai.
dirawat dengan habatus sauda. Jangan selesai kita kata habatus sauda ada dalam hadis menyebutkan syifa, maka mesti setiap penyakit boleh sembuh dengan habatus sauda. Tidak. Kerana likulli da'in dalam hadis bermakna kebanyakan ataupun sebahagian. Sebenarnya tak perlu kita nak detail sangat bahawa kullu bid'atin dalalah tidak bermakna semua. Kerana sebenarnya sepakat umat Islam bahawa kullu bid'atin dalalah tidak bermakna semua. Sepakat. Cuma kawan-kawan kita ni tak sedar. Mereka tak perasan. Buktinya apa? Buktinya misalnya, apabila mereka katakan ini tahlil, ini bid'ah, ini maulid, ini bid'ah, ini baca yasin ramai-ramai malam Jumaat, ini bid'ah. Alasan Nabi tak buat. Okey, kalau begitu kamu juga bid'ah. Kenapa? Sebab kamu guna handphone, sebab kamu naik kereta, sebab kamu naik kapal terbang, sebab kamu guna internet, WhatsApp dan sebagainya. Ini bukan hujah, ini saja nak buka fikiran. Pasti mereka marah. Berkata, ustazku ni bodoh betul lah dia ni. Bukan saya reka, memang saya biasa dapat kalimah-kalimah bodoh, caci maki dalam Facebook saya. Dan bila saya nak saman satu orang di YouTuber, bukan sebab dia caci saya, sebab dia fitnah saya, lain. Kalau fitnah, dia mengatakan satu benda yang tak betul tentang kita berhak untuk saman. Kalau caci maki, sabar je lah. Dia nak kata ustaz aku bodoh, takkan saya nak saman dia. Memang saya betul-betul bodoh. Kita manusia ni kan jahil. Ada kita cerdik sikit-sikit, bodoh kita banyak. Jadi sekarang ini sebenarnya mereka kadang-kadang mereka marah, ustaz apa bodoh, tak tahu bahawa bid'ah ini hanya dalam perkara dunia, dalam perkara agama. Adapun guna handphone, adapun guna komputer, adapun naik kereta, adapun naik kapal terbang, ini semua urusan dunia. Urusan dunia tak ada masalah. Okey, fine. Tapi tidakkah kamu perasan bila kamu dengan tegas mengatakan bid'ah yang haram itu hanya bid'ah dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, tetapi kalau bid'ah di dalam perkataan, dalam urusan dunia tidak mengapa, berarti kamu telah seia sekata sepakat dengan kami, sepakat dengan Imam Nawawi bahawa kullu bid'atin dalam hadis am makhsus, kalimahnya umum tapi maknanya khusus. Cuma beza antara kami dengan kamu mengkhususkan dengan bid'ah agama, bid'ah dunia kamu kata tak ada masalah. Kami mengkhususkan dengan bid'ah yang bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan sunnah. Adapun bid'ah yang selari dengan syarak, selari dengan sunnah, itu tidak sesat. Jadi beza hanya pada kayu ukur. Bukan beza pada kullu bid'ah makna semua atau tidak. Kullu bid'ah makna sebahagian, sepakat. Kan senang kita ambil titik pertemuan dahulu. Kenapa kita mesti nak berbalah pada benda yang kita sepakat? Let us move from that point. Okay? Point yang kita dah konsensus bahawa hadis Nabi kullu bid'atin dalalah tidak bermakna semua. Now kita pergi pada memahami perbezaan. Perbezaan antara kita adalah kami ikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama' yang lain. Bid'ah yang selari dengan sunnah boleh, bercanggah tak boleh. Kamu tak ikut pandangan siapa, kamu mengatakan bid'ah kalau dalam agama haram, bid'ah dalam urusan dunia itu tidak mengapa. Jadi kami katakan dengan tegas, kayu ukur kamu itu batil. Kayu ukur kamu itu bercanggah dengan yang pertama bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, bercanggah dengan kefahaman para sahabat, bercanggah dengan realiti, dan bercanggah dengan usul fiqh. Bercanggah. Bila kamu kata bid'ah dunia tak mengapa, bid'ah agama sahaja yang sesat, itu tidak disokong oleh dalil agama, realiti juga mencanggahi kamu.